المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali pengajian kitab kita perempuan, walaupun hari ini hari cuti, tapi dah kita tak raya, perempuan pun tak travel ke mana-mana, jadi kita sambung pengajian kita, walaupun setengah tempat cuti hari ini tuan-tuan, setengah surau cuti. Cuti lebih hebat pada Cina kan, mengaji pun cuti kita, orang lain raya kita cuti. Baik, kita terus kepada tajuk baru tuan-tuan. Kita tajuk baru malam ni, antara tajuk yang penting di dalam komponen sembahyang, nama dia ialah syarat sah sebelum sembahyang. Saya sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, protokol sembahyang yang kita nak bincang ini, dia ada 3 komponen penting yang mesti kita jaga supaya perbuatan kita, perkataan kita dalam sembahyang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang pertama ialah syarat sah sembahyang. 3 komponen penting yang perlu kita jaga. Kalau yang lain tak sempat jaga tuan-tuan, tak sempat masa nak belajar, maka wajib 3 komponen ini kita kena cari masa untuk pastikan perbuatan kita, perkataan kita dalam protokol sembahyang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia merupakan asas dan tunjan kepada sembahyang. Yang pertama dipanggil syarat sah sembahyang. Ada 9 perkara yang perlu kita jaga. Syarat sah sembahyang ini di dalam komponen sembahyang ada 2 syarat. 2 syarat ni lah, sebab tu kita sebut tadi ada 3 komponen. Syarat ada 2, satunya ialah perkara yang batal. 9 perkara dipanggil syarat sah sebelum sembahyang. Malam ni kita nak bincang syarat sah sebelum menghadap. Sembahyang ni tuan-tuan dia panggil protokol menghadap Tuhan. Jadi Allah menetapkan peraturan sebelum menghadap dia mesti clear beberapa peraturan asas. Yang kita nak bincang 9 peraturan yang mesti kita jaga, yang mesti kita tunai ataupun mesti kita akur sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Maksud dia sebelum kita takbir, sebelum Allahu Akbar, 9 kena jaga. Ada 2 komponen penting lagi. Ketika kita sedang menghadap itu, ada 2 lagi yang kita perlu jaga. Tajuk yang kedua yang kita akan bincangkan datang, dia panggil syarat sah melaksanakan setiap 13 rukun. Satu demi satu perbuatan ketika kita buat di hadapan Allah Ta'ala ini mesti kita jaga dari sudut cara ataupun tata cara ataupun etika melaksanakan setiap perbuatan dan perkataan. Kesemua 13 ini kita akan bincang tuan-tuan. Bagaimana cara nak berdiri. Qiyam yang kita duduk qiyam ini ada dia punya standard yang telah diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Ada qiyam yang afdal, ada qiyam yang makruh, ada qiyam yang tidak dinamakan qiyam ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kawak pun tuan-tuan ada cara dia, bukan kawak ikut dam. Sebab begitu juga solat, ada qiyam yang mesti kita jaga. Sembahyang dalam keadaan bongkok, ada kesah, semua kita akan bincang. Rukuk juga begitu, ada 3 standard rukuk. Ada standard yang terbaik yang dipanggil afdal. Ada standard yang sah, yang sekadar diterima rukuk dia. Rukuk. Dan ada standard rukuk yang makruh. Sah tetapi makruh. Maksud makruh ini larangan. Allah Ta'ala tak suka. Tapi walaupun tak suka tetap orang panggil apa, diterima. Itu dipanggil makruh. Ada rukuk yang tidak sah. Itu rukuk yang haram. Jadi standard setiap perbuatan ini semua kita akan belajar. Itu syarat ataupun dipanggil tajuk spesifik, nama dia ialah syarat sah
melaksanakan rukun dalam sembahyang. 13 rukun, kita akan belajar tata cara dia. Dan topik yang ketiga yang perlu kita jaga, perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab kita ini dia ada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi 3 itulah yang asas, tanpa kita membincangkan yang sunat. Tapi dalam kitab kita dia akan sebut perkara-perkara sunat sebagai apa tuan-puan? Sebagai penambahbaikan ibadat sembahyang kita, supaya kualiti apa nama panggil ibadat sembahyang kita itu ada kualiti. Nak kualiti tak kualiti tuan-puan, cara kita buat, pastikan kita perbanyakkan afdal, dan juga kita jaga perkara-perkara sunat yang lain. Bukan sekadar wajib saja kita buat, tapi kita jaga perkara sunat dan naik kepada ranking afdal. Itulah cara untuk kita collect pahala yang optimum ataupun terbaik. Baik, kita terus ke tajuk yang pertama atau syarat yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syarat sah bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Bermula syarat sahnya sah sembahyang. Yani syarat sah sebelum takbir. 9 perkara. Yani mesti kita jaga ke semua 9 perkara. Pertamanya, ini tuan-puan, kalau kita tak jaga yang ni, status sembahyang kita nama dia tak sah, bukan batal. Itu beza di antara istilah tak sah sembahyang dan batal sembahyang. Contoh, peraturan yang telah ditetapkan sebelum takbir mesti sempurna. Badan kita ini mesti suci ataupun bersih daripada hadas ataupun bersih daripada najis. Tiba-tiba kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan badan kita sebahagian, bukan semua, sebahagian saja badan kita tak sempurna basuhan. Contoh kawasan muka, dia tak tahu mana kawasan yang wajib dibasuh ketika mengambil wudu, mana kawasan sunat dibasuh. Jadi border di antara wajib dan sunat dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, kebetulan dia basuh tak terkena kawasan wajib, walaupun sedikit sahaja, sangat-sangat sikit, tak kira. Sikit ataupun luah, sikit ataupun besar, tak dikira. Asalkan tak terbasuh walaupun sedikit kawasan wajib, tetap dinamakan badan kita berada di dalam hadas, berada di dalam kotoran. Apabila berada dalam kotoran, menghadap Allah, Allahu Akbar, dia panggil takbir yang tidak sah, sembahyang yang tidak sah. Kenapa? Tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dalam bahasa kita panggil sembahyang kita di reject oleh Allah Ta'ala, ditolak, yakni sembahyang kita tidak diterima. Bahasa syarak dia panggil tidak sah. Pertamanya daripada 9 syarat sah Islam. Sebab tu orang kafir tuan-puan, walaupun cantik sembahyang dia, niat dia cantik, sempurna, perfect dia punya standard niat, ataupun dia panggil juzuk niat. Kita akan belajar ada berapa juzuk niat. Cantik juzuk niat dia. Qiyam dia cantik, rokok dia cantik, sujud dia cantik, Fatihah dia cantik. Sebab apa? Sebab dia belajar. Cantik tak cantik tuan-puan kerana belajar, bukan kerana kebetulan. Karena kalau buat secara kebetulan, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi satu saja, dia tidak memenuhi piawaian, iaitu Islam. Dia masih kafir. Walaupun bacaan Fatihah dia cantik, takbir ya Allahu Akbar cantik, tahiyat dia cantik, semua komplit, 13 rukun ini semuanya cantik. Dan dia tidak melakukan perkara batal. Tapi takbir dia Allahu Akbar tak sah. Kenapa? Kerana masih belum Islam. Jadi syarat untuk Allah terima ibadat ni tuan-puan, mesti dia Islam. Sebab tu kena jaga iman. Islam ini, asalkan dia kafir sahaja, maka ditolak ibadat dia. Sama ada kafir itu asli, ataupun kafir dia kafir murtad wal'iyazubillah. Murtad ni makna dia Islam, kemudian dia melakukan perkara yang membatalkan iman dia. Sama ada melakukan perkara batal iman itu dengan ucapan dia, ataupun dengan perbuatan dia, ataupun dengan i'tiqad dia, pegangan dia. Pegangan dalam hati dia yang menyebabkan
tergelincir akidah dia. Itu bahaya. Kita kena belajar kitab ataupun modul Usuluddin supaya kita tahu perkara yang membatalkan iman. Perkara yang boleh merosakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun dia tak sedar. Tak kira. Sedar tak sedar dia tetap dinamakan kafir, murtad wal'iyazubillah. Walaupun dia solat berpuluh tahun, tidak diterima sembahyang dia sehingga dia kena mengucap 2 kalimah syahadat balik. Baik, ini mudah saja tuan-tuan, kita tak perlu detailkan. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kedua daripada 9 syarat sah sembahyang, aqilun. Aqil. Dia berkongsi dengan syarat wajib. Aqilum ini sempurna akal. Dia tak gila, tak mabuk, tak pitam, tak pengsan. Dia sempurna akal dia. Kalau ketika mana dia sembahyang, dalam keadaan dia mabuk, dalam keadaan dia tak sempurna akal kerana gila, ataupun tak sempurna akal kerana pitam ataupun nyayuk, maka tidak diterima sembahyang dia walaupun cantik. Dan ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sebab tu orang nyayuk ni tuan-puan, walaupun kita tahalan dia solat, biarlah dia solat daripada dia buat kerja lain. Cuma status solat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma nak cerita tak apalah, biarlah dia solat. Daripada dia merata kita belum orang tua dalam umur 100 tahun tuan-puan. Nyayuk. Sebab itulah kena ada amalan untuk mengelakkan nyayuk. Ulama kita dulu tuan-puan, hampir minoriti sahaja. Nak kata 99, 100% tu kita tak beranilah. Tapi 99% tidak ada yang nyayuk. Walaupun dia mati 100 tahun umur dia. Kenapa? Dia jaga. Ini janji Allah Ta'ala. Minda kita apabila kita exercisekan dia, kita ada latihan dia, kita beri makanan dia dan ada latihan dia. Dia tidak akan nyayuk. Allah jaga. Allah pelihara. Salah satu exercise minda ni tuan-tuan, dia panggil makanan dan latihan. Makanan minda, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia ada juga makanan asasi dan makanan, dia panggil makanan support ataupun tambahan dia. Makanan asasi kepada minda 3 jenis ilmu. Ini dia panggil macronutrients kalau dalam pemakanan jasad kita, pemakanan fizikal kita. Macronutrients ini maksudnya mesti diambil, keperluan asasi mesti ambil dan kualiti yang banyak. Tak boleh ambil sikit ataupun tak boleh tak ambil langsung. Bahaya. Bahaya kepada roh. Apabila tak cukup 3 jenis ilmu ini, dia akan bagi symptom. Roh dia sakit. Tanda-tanda sakit. Tengok dia punya life ataupun kehidupan dia. Bagaimana ibadat dia tak akan sempurna. Sistem kepercayaan dia kepada Tuhan tak akan sempurna. Hati dia juga tak sempurna. Kenapa? Kerana tak sempurna 3 ilmu. Jadi ilmu asasnya tuan 3. Pertama usuluddin, ilmu nak kenal Tuhan, siapa yang mencipta kita. Dia panggil ilmu usul. Mengenal Tuhan melalui info, melalui ilmu tentang ciri ketuhanan. Wajib kena ada. Itu makanan asasi roh kita. Yang kedua kata Imam Ghazali, makanan asasi kita mesti kita tahu berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tuan-tuan bermula taharah, bermula dengan ibadat dan bermula dengan muamalah. Dan muamalah. Dia panggil taharah, ibadat, muamalat, munakahat. Sehingga jenayat. Tapi paling asasnya tuan-tuan, taharah, ibadat, jual beli. Zaman terkini ni, zaman yang sangat-sangat manusia tak sempat untuk mencari ilmu tuan-tuan, cukuplah kita cuba untuk jaga taharah, ibadat dan juga jual beli. Muamalat ni tuan-tuan 20 lebih topik dia. Ummul muamalat nama dia jual beli. Kata tuan guru saya, 20 lebih tajuk itu tak sempat nak belajar. Tetapi cubalah cari masa sempatkan diri kita untuk belajar at least satu topik daripada 20 lebih itu. Topik yang pertama ialah jual beli. Sebab setiap hari kita akan melakukan transaksi jual beli supaya status jual beli itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta benda kita. Jadi pertukaran itu pertukaran yang sah di sisi agama. Tu.
Jadi, dua. Yang ketiga, ilmu yang ketiga tuan-puan, nama dia ilmu tasawuf untuk jaga hati kita. Nak kenal hati kita baik tak baik, ada penyakit buruk tak ada penyakit buruk, kena scan dengan ilmu tasawuf. Ilmu basic dalam bidang tasawuf, nama dia lah penawar bagi hati. Ulama Melayu kita tuan-puan, dia bantu masyarakat Nusantara ini yang tak mampu nak menguasai bahasa Arab, dia tolong terjemah kitab Melayu. Modul yang paling asasnya ialah nama dia penawar bagi hati. Itu paling asas di Nusantara. Jadi gabungan tiga ilmu ini menyebabkan manusia hati dia ataupun roh dia sempurna, tak sakit. Sebab dia kenal siapa yang mencipta dia dan dia tahu bagaimana melakukan tata cara ibadat kepada orang yang mencipta dia, yakni Tuhan. Dan dia tahu bagaimana nak jaga hati dia. Nak buang penyakit takabur, nak buang penyakit riya, nak buang penyakit sum'ah, nak masukkan sabar, nak masukkan qanaah. Dia tahu cara dia. Jadi tiga ilmu ini dipanggil ilmu asas. Barulah kita tambah dengan ilmu lain yang dipanggil ilmu sebagai micronutrients. Micronutrients ini dianggap sebagai keperluan juga tetapi bukan mendesak. Seperti ilmu tafsir Quran, ilmu tafsir hadis, ilmu tafsir ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu sirah, itu semua dipanggil wajib fardu kifayah. Kalau tiga ilmu tadi dipanggil fardu ain. Tu. Baik. Apabila kita jaga minda kita dengan ilmu asas ni tu, dan latihan. Maksud latihan ni, sebab itulah ulama dulu, walaupun dia tua tuan-puan, dia mengajar dan dia mengaji. Tuan guru saya ni ketika dia meninggal, kalau orang tak duduk cara dia ni memang nyayuk 107 tahun. Masa dia meninggal 107 tahun dan sebelum dia meninggal memang dia mengajar lagi. Jatuh petang tu lepas asar dia jatuh di bilik air, esoknya meninggal. Sebelum dia jatuh bilik air memang mengajar lagi. Malam mengajar, lepas isyak mengajar sampai pukul 12 malam. Sebelum dia 2-3 bulan dia nak meninggal tu, lepas pukul 12 ada satu slot lagi. Ada 2-3 orang saja mengajar sampai pukul 1:30. Dia jangan tidur malam. 2-3 tahun dia nak meninggal tu, dekat 10 tahun dia nak meninggal, memang hampir dia tak tidur malam. Dia tidur selepas duha. Sebelum zuhur, dia bangkit. Itulah rutin dia. Tapi ingatan dia sangat power. Bukan kata biasa-biasa, sangat power. Kalau bandingan kita ni boleh lupa. Macam saya tuan-puan, tempat yang saya mengajar kadang-kadang saya lupa, saya kena tanda. Tapi tuan guru saya, kalau dia mengajar setiap malam, tapi dia tak akan tanya murid dia. Dan kita tak tengok pun pen di tangan dia. Dia buka terus dia baca. Dia tahu tempat mana dia berhenti. Walaupun setiap hari ada kitab yang berbeza. Itu dia punya cekap ingatan dia. Dan sentiasa, sebab apa? Sebab latihan tuan-puan, kita menggunakan minda. Apabila tuan-puan belajar, tuan-puan cuba guna minda untuk faham. Walaupun kita tua. Itu dipanggil latihan. Dipanggil latihan. Macam kita menghafal sifir lah tuan-puan. Menghafal sifir, kita cuba recall balik. Itu dipanggil latihan minda. Baik, serta kita terus kepada yang ketiga. Itu akil. Orang yang nyayuk tidak akan diterima sembahyang dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketiga daripada 9, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini yang kita nak fokus. Nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 dengan nombor 2 simple saja. Nombor 3 ni tuan-puan, perkara yang perlu kita jaga sebelum takbir Allahu Akbar. Pastikan badan kita suci, badan suci itu daripada hadas kecil dan hadas besar. Pastikan badan kita bersih daripada hadas kecil dan bersih daripada hadas besar. Hadas kecil ni apa dia? Hadas kecil ni satu contoh saja, iaitu orang yang tidak ada wuduk, maka dia berada di dalam hadas kecil. Hadas besar, orang yang berjunub ataupun jima
ataupun orang yang berada di dalam haid nifas. Itu contoh hadas besar. Jadi apabila dia berhadas, sama ada kecil ataupun besar, ketika nak mendirikan sembahyang mesti bersih dulu. Mesti dia kena suci dulu. Cara nak bersih hadas besar ini, cara dia, kita kena tahu tata cara mengangkat hadas yang kita panggil mengambil wuduk. Ni kita akan belajar spesifik tuan-tuan. Nampak simple tapi sebenarnya tak tahu. Cuma kita je perasan kadang-kadang. Orang kata jom mengaji, bab wuduk. Bab wuduk sekolah rendah lagi. Tanya dia mana border wajib dan border sunat pun tak tahu juga. Yang kata hebat sangat. Orang kita jangan tuan-tuan. Kalau bab rendah-rendah dia tak nak mengaji. Mengaji kita apa ji? Tak bab semayang. Oh, semayang mengaji apa ji? Takkan mengaji sampai mati semayang. Dia tak tahu kita nak semayang sampai mati. Lepas mati pun orang lain tolong semayang lagi kat kita. Tu kena mengaji sampai mati tu. Orang kita dia tak ada kesedaran. Motivasi, orang panggil cari ilmu sangat rendah. Motivasi dia. Sebab tu dia kena create budaya. Create budaya tu. Kalau tempat saya tuan-tuan, dia sebab ada budaya. Di sana ni budaya hari Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu ni dia jadi satu dah budaya dah. Siapa yang tak cuti hari tu dia malu Allah dia nak keluar ke kebun. Orang kampung, cerita orang kampung lah. Sampai hari tu siapa pun tak akan keluar ke kebun. Dia pakat tengok semua jiran-jiran dia bawa kilit kitab pergi surau ataupun pergi pondok. Pagi. Tak kisahlah profesi apa dia. Dia buat kebun, dia menoreh, dia buat ladan, dia buat padi, dia cikgu, dia apa pun. Sama. Sebab apa? Sebab budaya dah terbentuk. Suasana dah terbentuk. Suasana ilmu. Menyebabkan orang tengok, semua pakat buat. Jadi, apabila jadi budaya, tak apa. Dia tak nak mengaji, dia akan jadi mengaji. Dia panggil apa? Dia panggil terauto. Daripada kita ni tak tahu nak mengaji, tak tahu nak mengaji apa, follow je mula-mula, akhirnya kita tahu. Tu. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu untuk nak bersihkan ini, kita kena tahu tata cara mengangkat hadas kecil. Orang panggil apa? Tata cara mengambil wuduk. Kita akan belajar cara setiap anggota 4 ni tuan-tuan, dia 6 semua. 6 fardu wuduk. 4 anggota di badan kita, kita akan belajar border wajib dan border sunat. Sebab kalau tak tahu border wajib, sikit saja tak terbasuh. Tuan-tuan, contoh tak terbasuh sikit saja. Kawasan dagu. Dia tak tahu kawasan dagu ini wajib. Maka dia ingat sunat, dia tak terbasuh. Maka tak sah. Tak sah wuduk dia. Dan hadas besar. Jadi hadas kecil ni, hadas ni insyaAllah akan datang kita akan bincang detail apa makna hadas, kenapa panggil kecil, apa makna hadas, kenapa panggil besar. Dan contoh dia sekali. Hadas besar ni tuan-tuan, dia cara nak angkat dia kena mandi. Yang kita panggil mandi wajib, bukan mandi sunat. Kenapa nak kena mandi? Kerana hadas besar ini, kotoran yang ada di badan kita ini, seluruh badan dia ada. Tak memadai basuh 4 tempat saja. Kalau wuduk ini, kerana hadas itu kecil, dia ada kotoran yang ada pada anggota badan kita hanya 4 tempat saja. Sebab tu dipanggil hadas kecil. Basuh 4 tempat. Muka ada hadas, ada kotoran. Basuh. Tangan hingga siku basuh. Kerana ini kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Tetapi hakikatnya ada kotoran. Tangan hingga siku semua. Kepala dan kaki. Itu dia panggil hadas kecil. Sebab tu kita ambil wuduk tu sebenarnya proses membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Cuma kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera. Apabila kotoran yang tak dapat dikesan oleh panca indera, bahasa dia tak panggil najis. Dia panggil hadas. Itu beza. Hadas dengan najis, konsep dia sama. Tetapi nisbah tak sama. Kotoran yang tak nampak dilihat oleh mata. Tengok orang tak ada wuduk sama saja tumpang. Maka dia panggil hadas. Tetapi kalau kotoran yang dapat tengok, dipanggil najis. Kita nampak, tahi cicak nampak.
nanah nampak, darah nampak, air kecil nampak, maka kita panggil najis, kita tak panggil hadas. Itu beza panggilan. Ha? Kalau najis, hadas ini seluruh badan dia ada, dipanggil hadas besar. Ha? Apabila jimat sahaja, ataupun keluar mani, ataupun haid dan nifas, seluruh badan, daripada rambut sampai ke hujung kaki, semua ada kotoran. Kalau Allah buka hijab kita tuan-puan, nampak hitam. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Allah buka kasyaf dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni Allah buka kasyaf, dia nampak orang yang tidak ada wuduk, hitam muka dia. Ni murid kepada iman kita, Imam Syafi'i. Dan dia nampak orang yang ambil wuduk, gugur air basuhan itu bukan warna putih, tetapi warna hitam. Kenapa? Kerana kotoran yang gugur daripada anggota orang yang mengambil wuduk, yang ada hadas, ada kotoran. Sebab itu, di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, dia panggil hadas ini adalah amrun maujudun. Di sisi mazhab kita, guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Syafi'i, hadas dipanggil amrun iktibar, yang benda tak nampak. Itu beza murid dengan guru dia. Baik. Cara nak angkat, nak bersih tuan-puan, kena mandi. Maka kita akan belajar topik khusus mandi di sisi syariah. Dia ada tata cara mandi di sisi syariah. Kita akan belajar benda-benda yang paling basic ini supaya pelaksanaan kita betul dan tepat menurut syariat. Yang kata mandi ni apa dia tuan-puan? Dia mandi dalam Melayu lain, mandi dalam syariat lain. Mandi dalam Melayu ni tuan-puan sama saja. Mandi asal tak basah kepala kita panggil mandi. Mandi pagi tuan-puan, macam mana pun dipanggil mandi. Mandi kerbau, mandi apa pun kita panggil mandi. Tetapi syariat ni tuan-puan, dia ada nama makna dia. Dia panggil apa? Sayalalul ma' fi jami'il badan. Meratakan seluruh air di anggota zahir badan, baru nama mandi. Kalaulah ada sebahagian sedikit sahaja air tak rata di badan kita, tak nama mandi. Walaupun cantik kita tengok. Cantik pakai sabun, pakai shampoo, semua cantik. Kita ni mandi. Tengok anak kita, cantiknya mandi, siap bersabun, semua bau pun cantik. Tetapi ada sebahagian daripada badan dia tak kena air. Maka dinamakan orang yang tidak mandi di sisi syariah. Kalaulah dia mandi wajib, maka tak terangkat hadas dia. Ada sebahagian tempat yang tak terangkat. Contoh tuan-puan, selalu tunggu saya pesan dalam kitab Sulamus Sibyan, syarah bagi Hidayatus Sibyan ini, dia akan tekankan poin nama dia ialah anggota zahir badan manusia. Kita ni ketika kita mandi wajib, ada satu tempat yang mesti diberi perhatian. Nama dia ialah halaqah dubur. Kalau kita tak tahu tempat ini kawasan zahir, terkadang kita tak pastikan dia betul-betul mengalir air. Kenapa? Kerana kita tak tahu mana badan kita ni zahir yang mesti kita basuh ketika mandi wajib. Yang lain mungkin kita tahu, bermula tangan, ni semua kita tahu, zahir. Dalam telinga ni batin lah. Hidung, lubang hidung ni tak payah jolok, kena batin. Nampak luar sahaja. Bibir. Bibir ni zahir. Tak payah dalam mulut, tak payah komong. Buah ketiak kita tahu. Sampai yang mungkin jarangnya ialah disebut dalam kitab halaqah dubur. Apa dia halaqah dubur? Halaqah dubur ini ialah bulatan tempat yang wajib basuh ketika kita begok. Itu zahir. Mesti rata air ketika mandi wajib. Ketika kita begok tuan-puan, tempat itu wajib basuh ataupun tidak, wajib basuh. Dia exhaust kita. Wajib basuh tempat keluarnya najis itu tuan-puan. Relam dia itu dipanggil halaqah dubur. Maka tempat itu zahir, bukan batin. Apabila zahir, kalaulah kita mandi dalam keadaan berdiri, dua papan punggung kita rapat. Dua papan punggung kita rapat, air tak boleh mengalir. Maka apabila air tak boleh mengalir, tuan-puan, tempat itu tidak diratai oleh air, status mandi kita tidak sah. Apabila status mandi kita tak sah, takbir sembahyang kita tidak sah. Walaupun berpuluh tahun, wajib dia qada apabila dia tahu, rupanya aku sembahyang dulu dalam keadaan tak sah. Kenapa? Kerana mandi tak sah. Masuk masjid haram, pegang Quran haram. Kenapa? Kerana dia berada dalam hadas. Itu dia panggil mandi.
Jadi cara dia syarat yang ketiga sebelum takbir itu pastikan suci badan dia daripada hadas kecil kena ambil wuduk dan hadas besar mandi wajib. Settle tuan-tuan. Batu orang tanya. Lepas tu dia kata adakah wajib kena mandi wajib dalam keadaan duduk? Jawab dia tak wajib duduk. Bukan tata cara mandi wajib. Wajib kita duduk seperti kita nak berak. Melainkan kalau kita berdiri, tuan-tuan, kalau kita berdiri, air dia tak masuk di celah-celah punggung kita. Melainkan kalau duduk baru sampai. Ketika tu memang wajib duduk. Jadi asal dianya duduk itu bukanlah wajib. Cuma yang wajibnya ialah air rata di seluruh kawasan zahir. Di celah-celah papan punggung tu, halaqah dubur itu mesti rata air. Kalau berdiri tak rata, mesti kita buat macam mana. Tak kisahlah nak duduk ke, nak buka renggangan. Macam acara bebas tu, buat renggangan. Tak mestinya duduk. Sebab tu kita kata tak wajib duduk. Nanti kalau kata wajib duduk, jadi tak duduk haram. Tak semestinya duduk. Dia boleh bercakung pun. Kangkam, cangkum, air masuk. Spray dengan paip. Payah sekarang mandi. Bukan mandi di telaga. Mandi sungai lagi mudah. Kalau kolah rumah kita lagi mudah. Ada tak, terjun dalam tak. Lagi mudah. Yang last sekali tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita dah insya' last sekali. Keempat daripada 9 syarat sah sembahyang. Apa dia? Keempat ni agak penting tuan-tuan. Keempat ni yang praktikal sedikit. Suci badannya badan musalli. Jadi badan seseorang yang sembahyang. Dan pakaiannya pakaian orang yang sembahyang. Maksud pakaian ni apa dia? Tiap-tiap sesuatu yang melekat di badan dia. Bukan baju, bukan kain, bukan kopiah. Apa saja yang melekat di badan dia dianggap pakaian. Kopiah dianggap pakaian. Baju dianggap pakaian. Kain syah kita letak di kiri kita dianggap pakaian. Emas kita dianggap pakaian. Tawa kecil dalam poket kita dianggap pakaian. Kain kita dianggap pakaian. Underwear kita dianggap pakaian. Kesemua benda yang melekat di badan kita, itulah dinamakan pakaian di sisi syar. Dan tempat sembahyang. Suci badan, maksud badan ni, seluruh anggota badan. Dan pakaian, tiap-tiap perkara ataupun tiap-tiap sesuatu yang melekat pada tubuh badan. Dan tempat sembahyangnya. Tempat sembahyang ni apa dia? Tempat dia pijak 2 kaki. Itu tempat sembahyang. Walaupun di tepi kaki dia ada tai cicak. Kerana tempat sembahyang ini, iaitu tempat 2 kaki yang dia pijak itu tidak ada najis. Lagi, tempat sembahyang, tempat dia sujud. 7 anggota sujud dia, tempat dia, 2 tangan dia pegang, tidak ada najis. 2 kaki dia pakin, tidak ada kaki. 2 kaki di belakang, tidak ada najis. 2 kepala lutut yang dia pijak, tidak ada najis. 2 tangan dia tekan, tidak ada najis. Tempat dia sujud, tidak ada najis. Dari dia sentuh, tak bersentuh dengan najis. Hidung dia sentuh, tak bersentuh dengan najis. Walaupun di bawah dada dia ada najis. Sah. Contoh tuan-tuan di bawah tempat yang kita nak sujud tadi, ada tai cicak. Sah. Kita sujud, di bawah dada kita ini ada najis. Tak kisahlah apa najis, tai cicak dan sebagainya. Sah. Cuma dia ada isu makruh sembahyang di tepi najis. Itu sekiranya kita awal-awal lagi solat, kita sengaja solat berhampiran najis, jawab dia makruh. Banyak tempat lain tapi kita cari tempat najis. Makruh solat berhampiran dengan najis. Nak cerita bukan kata haram, bukan kata tak sah solat. Tu dia panggil tempat tempat sembahyang. Apa suci ni? Kena bersih ataupun suci daripada apa? Min bayan. Daripada najis yang tiada dimaaf akan dia akan najis.
Kena bersih najis ni daripada, dan kena bersih badan, pakaian dan tempat sembahyang kita ini daripada najis. Cuma najis ni umum tuan-puan. Maksud umum ni ada pembahagian dia. Najis yang mana? Najis yang tidak dimaaf akan dia akan najis. Maksud najis yang tidak dimaaf di sisi syarak ke bagi orang yang sembahyang. Maknanya tuan-puan, najis ini ada beberapa kategori. Kategori nisbah apa? Nisbah dimaaf ataupun tidak. Jadi di sini dia cerita yang nak kena bersih 3 tempat itu, badan, pakaian dan tempat sembahyang itu daripada najis. Najis yang mana? Najis yang tidak dimaaf dalam solat. Kalau ada najis tapi najis yang dimaaf dalam solat, tak menjadi isu. Teruskan solat. Teruskan takbir Allahu Akbar. Kenapa? Kerana itu najis yang dimaaf. Maka kita nak kenal pasti mana najis yang tidak dimaaf dalam solat dan mana najis yang dimaaf dalam solat. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar di baju dia tuan-puan, di baju dia ada darah, beberapa titik darah, nyamuk. Solat Allahu Akbar. Dia tak tahu pun darah solat itu apa status dia. Tak tahu. Sembahyang dalam keadaan tak tahu yang kata darah dia ini, apa status darah ini? Adakah najis dimaaf ataupun tidak dalam solat? Dia sembahyang juga. Ataupun dia sembahyang dalam keadaan tangan dia basuh belum bersih. Basuh makan apa? Hantan belacan. Wal cencaluk. Kalau orang Kelantan, wal budu. Takbir Allahu Akbar. Masih berbau budu. Masih berbau cencaluk. Masih berbau ikan pekasan. Masih berbau, apa nama ini? Petai. Petai. Tak apa. Masih berbau, apa tadi saya sebut awal tadi? Apa? Tak ingat. Belacan. Allah, kenapa lupa belacan? Dia tak tahu status belacan itu. Dia main rational, akal dia, benda makan. Benda dah kita boleh makan. Bagi dia semua benda boleh makan itu boleh juga dibawa dalam solat. Kita janji boleh makan je tuan-puan. Tak apa, ada di kain ke, ada di tangan ke, semayang lah. Dah semakan boleh, takkanlah semayang tak boleh. Itu kita kira mudah. Perkiraan kita. Sifir kita di akal, bukan di kita. Kesimpulan tuan-puan, saya akan buat kesimpulan saja oleh kerana kita nak isyak. Walaupun kita ambil masa sikit tuan-puan, kerana agak penting tajuk ni. Sebab kita nak kenal pasti. Yang mana najis yang tak sah salat. Bukan batal, tak sah. Takbir Allahu Akbar. Kalau ada wudu di tangan, tak sah. Kalau ada belacan di tangan, tak sah. Tapi kita nak tahu kenapa dia tak sah. Baik. Jadi kesimpulan tuan-puan, najis ini, kita nak ambil najis ini, dia ada pembahagian najis nisbah dimaaf dan tidak dimaaf. Jadi ada 4 pembahagian tuan-puan. Ada 4 pembahagian secara asas. Kalau detail dia ada 5 kesemuanya. Yang pertama dia panggil najis yang dimaafkan. Nisbah najis dimaaf ini, dia ada 4 pembahagian. Ini di dalam kitab Tahrir Syarqawi. Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan dia merupakan seorang waliullah. Tokoh besar dalam mazhab kita. Nama dia ialah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ataupun dipanggil Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Tokoh yang terkenal suatu ketika dahulu. Dia mengarang kitab yang popular. Dalam kitab dia menyebut pembahagian najis yang dimaafkan. Yang pertamanya ialah najis yang dimaafkan pada, kita ambil, kita susun ikut, kita ambil sembahyang dululah. Kalau dalam kitab dia akan susun air dulu, tak apa. Sebab kita nak fokus yang masa kita tak cukup, kita ambil yang penting dulu. Pertama tuan-puan, najis yang dimaafkan dalam solat. Kita ambil dalam solat dulu. Sebab ada hubung kait dengan perbincangan tajuk kita. Nak takbir Allahu Akbar, kita nak tahu yang mana dimaafkan dalam solat. Yang pertamanya, najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan dalam solat. Sambung sikitlah tuan-puan.
tidak dimaafkan dalam air. Kita lengkapkan. Tapi kalau asasnya kita bincang dalam solat saja, tapi kita terus sambung. Najis yang dimaaf dalam solat dan tidak dimaaf dalam air. Kalau ada najis dalam air, status air itu najis, tidak boleh ambil wudu. Apa dia tuan-puan? Satu contoh. Satu contoh yang dimaafkan dalam solat, iaitu sedikit darah. Darah yang sedikit dimaafkan dalam solat. Kalau ada di baju kita dimaafkan, ada di kopiah kita dimaafkan, ada tempat pijak kita dimaafkan, ada di badan kita dimaafkan. Sedikit darah. Tetapi tidak dimaafkan dalam air. Kalau air yang sedikit, air dalam satu baldi tuan-puan, kalau setitis darah jatuh dalam air, walaupun tak berubah air itu menjadi air darah, tetap dihukumkan najis air tersebut. Haram kita minum dan tak boleh ambil wuduk dan tak boleh mengangkat hadas besar. Baik. Apa maksud sedikit darah tuan-puan? Sedikit darah ini, dia punya kuantiti dia tidak dispesifikkan oleh para ulama, tetapi anggarannya ialah anggarannya qadar 2 ekor nyamuk yang kenyang. Anggaran saja. Tidak ada kuantiti yang spesifik. Hanya dikira anggaran. Ini lebih panggil mudah. Syarak, sistem syarak dia tidak memberatkan kita. Hanya dikira anggar. Kalau kita agak-agaklah beberapa titik di baju kita ini, kalau kumpul boleh 2 ekor nyamuk yang kenyang. Nyamuk itu pula besar mana orang tanya? Nyamuk pertengahan yang mu'tadil. Nyamuk yang tidak terlampau kecil. Nyamuk yang tidak terlampau besar. Kira-kira pertengahan. Jangan nyamuk Aedes yang besar tu. Itu besar. Ini dia kira yang pertengahan. Maka kalau nyamuk itu dia gigit kita, dia kenyam, tuan dia kembun, dia punya, apa panggil apa? Dia punya perut dia tu besar dan dia lepas balik. Dia keluar balik darah. Banyak mana darah itu? Besar 2 ekor nyamuk. 2 ekor nyamuk. Luas tuan-puan. 2 ekor nyamuk ni luas. Dia punya. Setengah ulama sebut dalam kitab lain, dia kata sebesar duit shilin 20 sen. Duit shilin tu tuan-puan, 20 sen yang dulu tu, keluasan darah sebesar itu. Tu 2 ekor nyamuk. Kalau dia keluar balik darah yang dia gigit, bertebaran, keluasan dia lebih kurang 2 duit shilin, 20 sen duit shilin. Tu anggaran. Baik. Settle tuan-puan. Kalaulah ada darah, boleh teruskan takbir Allahu Akbar. Kenapa? Kerana darah dimaafkan. Darah yang sedikit dimaaf, banyak tak dimaaf. Tapi kena ingat, ini darah mana? Darah ajnabi, darah yang asin, bukan darah kita. Tetapi kalau darah kita, itu isu yang asin. Apa maksud darah kita? Contoh darah bisul. Contoh darah luka. Darah luka kita tuan-puan, kita dah balut. Kena ikut prosedur lah. Kita balut. Qadar balutan kita, zon hati kita, balut tebal ni tak akan mudah keluar. Tak akan rejak. Tak akan menyerak keluar. Maka kita salat Allahu Akbar. Tiba-tiba rakaat kedua, dia menitik keluar. Kita dah balut dah. Dia keluar banyak. Sampai baju kita bukan saja menyerak di balutan, tapi menyerak keluar sampai di baju. Tak membatalkan sembahyang. Kenapa? Kerana kalau darah kita yang keluar di badan kita ketika sembahyang, bukan darah keluar sebelum, lain. Jangan sebelum takbir Allahu Akbar, kita balut, keluar juga. Belum takbir lagi, itu kena buka lain. Kena buka lain, balut lain. Tapi kalau kita sebelum takbir, kita dah balut cantik, kadar balutan kita zon tak akan keluar, takbir Allahu Akbar, rakaat kedua, ataupun rakaat keberapa, tak kisah, dia akan keluar. Keluar tu pula banyak, bukan sedikit. Maka dimaafkan. Itu isu yang asin daripada perbincangan kita. Walaupun meresap sampai ke, meleleh ke badan kita, tidak membatalkan. Kerana itu darah bukan ajnabi, itu darah kita yang keluar daripada badan kita ketika kita sembahyang. Contoh darah bisul ataupun darah luka. Baitulah Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia dibunuh ketika dia sedang menjadi iman subuh dan dia tidak berhenti walaupun darah meleleh sampai di kaki dia. Kenapa? Kerana tidak membatalkan. Darah yang keluar daripada badan dia bukan ajnabi, bukan darah asin, bukan darah yang terpencik, tidak.
Bukan apa nama ni binatang, apa nama ni nyamuk datang hingga gigit kita keluar darah, bukan. Memang darah badan dia tidak membatalkan walaupun meleleh sampai ke kaki. Sayyidina Umar Ibn Khattab dia meneruskan sembahyang, dia siapkan sembahyang, sampailah dia mati selepas daripada sembahyang. Baik. Yang kedua tuan-tuan, kita teruskan pembahagian yang kedua. Najis yang kedua, najis yang dimaafkan. Najis ini penting. Najis yang dimaafkan pada air tidak dimaafkan pada sembahyang. Yang tadi kita tahu boleh takbir dalam keadaan darah ada. Yang ni jaga. Yang ni boleh boleh menyebabkan sembahyang dia tidak sah. Dia panggil najis yang dimaafkan pada air tetapi tidak dimaafkan pada sembahyang. Takbir Allahu Akbar, najis ni ada di badan kita, tak sah takbir. Cuma dia dimaafkan pada air. Kalau dalam air jatuh najis ni, dia tidak mengotorkan air ataupun tidak menajiskan air. Apa dia? Contoh satu saja. Kalau tadi pun satu, yang ni pun satu. Iaitu contoh dia ialah tiap-tiap ataupun dia panggil bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir ketika hidup. Spesies binatang itu sahaja yang dimaaf pada air, tidak dimaaf pada solat. Kalau binatang lain kita tahu memang tak dimaaf pada solat juga. Tikus mati kita dah tahu. Memang tak boleh batal sembahyang kita ataupun tak sah sembahyang kita kalau ada di baju kita. Tetapi ada lagi spesies ini yang kadang-kadang kita tak perasan ni. Juga tidak dimaafkan pada sembahyang. Cuma dimaafkan pada air. Saya ulang balik tuan-tuan, bangkai. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir ketika dia hidup. Kalau dia mati, nama bangkai dan tidak dimaaf pada sembahyang. Kalau ada di poket kita bangkai ini, tak sah takbir. Mana contoh dia tuan-tuan? Contoh dia kalkatu. Contoh dia semut. Contoh dia, apa nama ini? Banyak contoh dia. Cicak. Cicak. Cicak ni mudah nampak sangat tuan-tuan. Semut yang paling kita kena jaga ialah semut kalkatu. Besar nampak. Cicak termasuk spesies tidak ada darah. Maksudnya tidak ada darah mengalir. Bukan tidak ada darah langsung. Darah dia tak mengalir ketika dia hidup. Dia bukan jenis spesies yang kita, kalau dia luka, dia mengalir darah. Tidak. Itu dia panggil spesies binatang yang tidak ada darah mengalir. Kalau dia mati, maka bangkailah nama dia. Dipanggil apa tuan-tuan? Dipanggil bangkai semut. Cuma kita je tak panggil bangkai. Kita panggil apa? Semut mati. Tak berani panggil bangkai. Sebab tu kita semut mati duduk dalam poket biasa saja. Takbir Allahu Akbar. Banyak ekor dah mati dalam poket ni. Dia mati di rumah lagi. Pakai baju hak semut ada. Tak apa panggil tak kebah tuan-tuan. Sebab apa? Semut mati seekor apa nak kisah sangat? Dia tak kisah semut mati. Sebab bukan nak makan. Dia bukan cerita makan. Tapi cerita ada di pakaian kita. Kalau dia mati, nama bangkai. Di dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bangkai ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dipanggil al-maitah. Bangkai. Umum. Tak kisahlah apa pun binatang. Apa maksud bangkai? Az-za'ilatul hayah. Az-za'ilatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Itu mana bangkai. Az-za'ilatul hayah, hilang nyawa bi ghairi zakatin syar'iyyatin, tanpa disembelih cara syarak. Kalau binatang jenis boleh dimakan, sembelih. Tapi kalau binatang yang tak boleh dimakan, sembelih ke tak sembelih sama saja. Az-za'ilatul hayah, apabila dia hilang nyawa, maka dipanggil bangkai. Semut hilang nyawa, dipanggil bangkai semut. Cicak hilang nyawa, dipanggil bangkai cicak. Kalkatu hilang nyawa, dipanggil bangkai kalkatu. Maka apabila bangkai, statusnya ialah najis. Najis ini, dia tidak dimaaf ketika kita salat. Hanya dimaaf di dalam air sahaja.
Kalau semut mati tumpah dalam air kita minumlah, tak menjadi isu. Cuma ada isu lain tak apalah. Jangan minum bekas semut mati ni. Boleh tumpul akal. Boleh tumpul minda. Itu isu tumpul minda lah. Tapi isu basicnya yang kita nak bincang, isu basic, najis ataupun tidak. Boleh minum. Kalau lalat mati, boleh minum. Kenapa? Tidak menajiskan. Dia dimaafkan. Maksudnya bukan tidak menajis. Dipanggil najis yang dimaafkan pada air. Tetapi kalau lalat mati di poket kita tuan-puan, tak sah sembahyang, bukan batal. Takbir Allahu Akbar. Tak sah. Ni bahaya tuan-puan. Kalau orang jenis pakai serban, hak pemalah. Macam saya tak perajin. Bukan dia jangan buka. Seminggu tak buka. Apabila seminggu tak buka, semut mati penuh ni. Semut duk parking ni. Dia parking lama tak boleh keluar mati. Mula-mula dia masuk explore je. Nak teroka apa ada dalam ni. Lah lemah sesak tu apa mati dalam ni. Mati dalam ni kita pun duk solat tuan-puan. Bahaya. Saya ni balik buka jugalah tuan-puan. Tapi nak cerita tak berapa rajin juga. Buka hari-hari. Bahaya kalau jenis pakai serban tak buka. Sebab kalau mati semut, kita semayan dalam keadaan semut mati. Melainkan kita tak tahu, tak apalah. Tak tahu isu lain. Tapi kalau kita tahu, yakin, memang nampak semut mati ketika takbir Allahu Akbar, tak sah sembahyang kita. Baik, dua lagi tuan-puan, kerana kita ada 4 kesemuanya, 2 lagi kita simpan bulan depan lah. Itu minggu akan datang. Dia lewat-lewat ni dia tak syok juga. Tajuk penting pun kalau lewat tak boleh main juga. Kita akan sambung bulan depan. Itu minggu akan datang. Jadi ada 5 semua. Saya akan bagi 5 pembahagian najis. InsyaAllah sambung ada 3 lagi. Kita akan sambung minggu akan datang. Ada najis tuan-puan yang tak nampak. Last yang kelima tu. Menarik juga. Najis yang tak nampak pada pandangan mata kita. Seperti najis yang di kaki lalat. Kita tengok lalat tu memang hinggap di darah. Kemudian dia terbang datang hinggap di baju kita. Adakah najis baju kita? Ataupun contoh yang kedua, wap air kencing. Orang kencing pagi tuan-puan, kencing pagi, orang yang sehat ni, anak-anak muda kita ni, dia akan keluar wap, dia naik wap. Macam kita minum kopi panas. Kami minum kopi panas ke dia ada aura dia naik wap tu. Kita kencing pagi, dia akan naik aura. Bukan naik pecik, itu najis. Memang pecik tu. Bukan pecik tu, asap tu. Asap. Asap dia itu adakah najis? Kita tak asap dah untuk tua ni. Tak ada asap dah. Dia dah habis dah. Asap lama dah. Haus dah. Hak muda-muda ni. Hak power-power ni. Asap dia masih power. Keluar aura dia naik. Naik sampai ke jubah kita ni. Nak sembahyang subuh. Main hantam je kita. Bukan tahu pun. Hak tu mudah. Hak tu dia tak nak mengaji. Mengaji ni payah, dia kata, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Senang tak mengaji. Semua mudah boleh. Hak tu datang semayang, kacau orang tak mengaji ni. Dia semayang ni kawak tuan-puan, macam kawak. Kalau tak mengaji, jangan cuba-cuba semayang berjemaah. Dia bahaya. Dia berselera. Orang lain cantik dah, dia selera. Orang tak rokok, dia rokok dah. Dia penyelarasan, penyeragaman. Cuba tuan-puan tengok kawak. Pusing kanan, kanan. Pusing kiri, kiri. Kita tak pernah kawak. Orang kata kiri, hantam kanan. Orang tak rokok, dia rokok dah. Dia tak tahu bila nak mula bergerak. Dia tak tahu bila nak mula sujud. Dia main hantam. Hantam ini, orang lain cantik semua. Dia. Itu dia jadi kacau apabila tak mengaji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.